أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا 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 الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا 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 الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا 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 الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا 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 الله تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu
على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان قال الله تعالى في القرآن العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud apabila digoncang bumi itu segoncang-goncangnya dan bumi itu mengeluarkan isi kandungan yang ada di dalamnya ataupun di bawahnya, maka berkatalah manusia, apakah ini? Apa yang sedang berlaku ini? Yauma izin, hari itu, tuhaddisu akhbaraha, bumi menceritakan kisahnya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian, bertemu kita semula sekali lagi di dalam kuliah agama online kita dalam siri memesrai Warkah Kekasih Agung, Warkah yang ke-99, di mana pada malam ini saya akan membacakan dan memberi sedikit ulasan berkenaan dengan tafsiran ayat 4 daripada surah Az-Zalzalah ini, yang mana 3 daripada ayat awalannya telah saya bacakan tafsirannya, dan itu bolehlah dirujuk dalam rakaman-rakaman kuliah yang terdahulu. Boleh dirujuk di dalam rakaman-rakaman kuliah yang terdahulu. Ia bermula dengan kisah dengan Allah menceritakan bagaimana pada hari kiamat nanti bumi akan digoncang sehebat-hebatnya. Tidak sama dengan goncang dan gempa yang pernah berlaku sebelumnya.
Dan saking dahsyatnya goncangan itu, sehingga bumi itu memuntahkan isi kandungan yang ada di dalamnya, daripada emas, perak, intan, berlian, bahan-bahan galian, terutamanya mayat-mayat yang telah lama dan baru berada di dalamnya. Dan dengan goncangan yang hebat itu, manusia, terutamanya yang kafir atau sekurang-kurangnya yang jahil, tidak mengerti akan apa yang telah berlaku. Ahli tafsir menyebutkan yang bertanya itu adalah orang kafir. Kalau tidak orang kafir pun yang bertanya itu adalah orang jahil. Kalau Muslim pun Muslim yang jahil. Kerana dinyatakan oleh mereka, orang-orang beriman tidak akan bertanya apa itu. Malah. Orang-orang beriman akan mengetahui dan mengenal bahawa itu adalah kejadian hari kiamat. Orang-orang beriman yang mengaji, yang memahami, yang menuntut ilmu akan mengetahui bahawa apa yang berlaku itu adalah hari kiamat. Sekiranya mereka masih ada pada hari kiamat, mereka tak akan bertanya malah ada pendapat yang kuat menyatakan pada hari kiamat itu tidak ada lagi orang-orang yang beriman yang masih hidup. Ini akan dibincangkan di tempatnya nanti. Semua orang-orang beriman telah dimatikan terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum hari kiamat. Kerana Allah tak nak mereka terazab dengan kematian pada hari kiamat. Kerana mati pada hari kiamat adalah azab. Mati pada hari kiamat adalah mati di dalam azab. Sebab itu ahli tafsir, sebagaimana yang kita baca dalam kuliah yang lalu, menyatakan bahawa yang bertanya itu adalah orang-orang kafir. Dan jika sekiranya Muslim pun, Muslim yang jahil, Muslim yang mungkin hanya Muslim pada nama, Muslim pada surat beranak dan kad pengenalan sahaja, tidak Muslim pada pemikiran, iman dan amalan dan ilmu. Maka pada ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menyambung kisah. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu, yauma idzin, pada waktu itu, tuhaddisu akhbaraha. Bumi menceritakan kisahnya. Bumi menceritakan kisahnya. Maksudnya diceritakan apa yang telah dilakukan oleh mereka di atasnya. Itu maksudnya. Bumi menceritakan apa yang telah manusia lakukan di atas muka bumi itu selama mereka hidup dan selama mereka berada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala itu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, membaca ayat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Selepas membacanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya kepada para sahabat, adakah kamu mengetahui apakah beritanya? Rasulullah tanya. Sebab ayat ini mengatakan bahawa pada hari kiamat nanti bumi akan menceritakan kisahnya, beritanya. Akhbaraha. Beritanya, kisahnya. Kisah apa kamu tahu? Kamu tahu kisah apa? Kamu tahu berita apa? Mereka menjawab. Para sahabat radhiyallahu an menjawab. Para sahabat radhiyallahu an menjawab.
Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Itu adab para sahabat. Bila mereka tidak tahu, mereka jawab tak tahu. Dan mereka mengatakan bahawa tentulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih mengetahui dan lebih mengerti. Maka sesungguhnya beritanya adalah bahawasanya ia menjadi saksi, ia yakni bumi tadi menjadi saksi atas setiap hamba lelaki dan perempuan tentang apa yang telah mereka lakukan di atasnya. Bahawasanya ia berkata, dia telah melakukan begitu, begini, begitu dan begini. Maka Nabi SAW pun menjawab. Dia kata beritanya tentang apa? Tentang manusia. Tentang apa yang kita manusia buat selama atas dunia ini. Seolah-olah ia bermaksud bumi merakam. Bumi merakam. Tak payah bumi merakam. Tak payah bumi merakam. Di sana kita beriman dengan dua malaikat, Raqib dan Atid, kiraman dan katibin. Selama ini merakam tentang perbuatan dan pekerjaan yang kita lakukan di atas muka bumi ini. Maka perkara itulah yang bumi ceritakan. Bumi berkata si fulan ni pada sekian-sekian waktu dia buat begitu, dia buat begini. Kalau bumi menceritakan benda baik, alhamdulillah. Tetapi kalau bumi menceritakan benda yang tidak baik, ia menjadi suatu rasa malu yang menerbitkan rasa malu yang sangat besar kepada kita. Sebab itu bagi mereka yang beriman kepada hari kiamat dan beriman bahawa bumi akan membawa kisah kita, bumi akan melaporkan segala amalan, pekerjaan dan perbuatan kita, maka kita akan berhati-hati dengan apa yang kita nak buat di atas muka dunia Allah Subhanahu wa taala ini, supaya apa sahaja yang dilaporkan nanti oleh bumi, apa sahaja yang dilaporkan oleh bumi, perkara baik-baik, perkara yang menggembirakan, membahagiakan kita, bukan perkara yang membawa bala dan bencana kepada kita. Inilah beritanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkata At-Tirmizi, hadis ini hasan, sahih dan gharib. Hadis ini hasan, sahih dan gharib, boleh dipercayai. Di dalam kitab Mu'jam At-Tabrani dari hadis Ibnu Lahiyah, menceritakan kepada aku Al-Haris bin Yazid telah mendengar Rabi'ah Al-Jurashi bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jagalah diri kamu di bumi kerana ia adalah ibu, yakni modal kamu. Kerana tidak ada seorang pun yang berbuat sesuatu di atasnya, kebaikan atau kejahatan, melainkan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam di mana di sini penafsir membawakan pula hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyifatkan bumi ini sebagai modal. Bumi ini sebagai modal. Bumi ini sebagai ibu. Istilah sebenarnya al-um, tetapi boleh diartikan dengan modal. Kalau rakyat yang tak ada modal nak berniaga, kerajaan bagi modal. Setiap orang yang berniaga, maka dia tentu akan dapat modal. Sama ada kawan-kawan dia bagi, sama ada bank bagi, sama ada kerajaan bagi. Maka dengan modal itulah dia membina keuntungan. Maka kita manusia diberi modal oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk membina keuntungan di hari akhirat nanti, untuk membina keuntungan di hari kita selepas mati nanti. Modalnya ialah umur kita, modalnya ialah tempoh kehidupan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Sejauh mana kita memanfaatkan kehidupan kita, sejauh mana kita memanfaatkan umur kita ketika kita berada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Modal kita adalah 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu, 30, 29, 30 hari dalam setahun, dan beberapa tahun sekadar umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itulah modal kita untuk membina keuntungan di akhirat. Tetapi malangnya kebanyakan daripada kita telah mensia-siakan modal ini. Kita mensia-siakan modal ini. Kita tidak menggunakan modal ini untuk membina keuntungan di akhirat. Kita gunakan dunia ini untuk membina keuntungan di dunia juga. Itu satu kerugian. Malah lebih rugi lagi orang yang menggunakan modal dunia, kehidupan dunia untuk maksiat, untuk dosa. Itu lebih besar kerugiannya. Kerana yang menggunakan umur dan kehidupan ini untuk membina hanya keuntungan dunia pun rugi. Kerana modal yang Allah beri, kehidupan, nyawa, kesihatan, tubuh badan, wang ringgit, peluang yang Allah berikan dalam kehidupan yang ada dalam dunia ini sepatutnya digunakan untuk membina keuntungan di akhirat. Tiba-tiba kita hanya gunakan untuk bina keuntungan di dunia ni juga. Tak boleh guna ke akhirat, tak boleh pakai di akhirat. Kita bina keuntungan di dunia yang tak boleh kita guna ke akhirat nanti. Tak boleh bawa mati, tak boleh bawa akhirat. Ruginya kita. Dan lebih besarlah kerugian sebagaimana yang saya sebutkan tadi, apabila modal kehidupan kita di dunia ini digunakan untuk memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu saya selalu menyebut Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sentiasa mengingatkan kita bahawa masa kita semakin hari semakin suntuk di atas dunia ini. Dengan macam-macam cara. Dengan menyebabkan kita jatuh sakit. Dengan menjatuhkan perniagaan kita. Tengah maju, tengah hebat, tiba-tiba jatuh perniagaan. Ataupun perubahan yang berlaku dalam hidup. Lebih-lebih lagi sakit. Daripada sihat, tiba-tiba jadi sakit. Maka ini semua kemalangan-kemalangan. Kita kemalangan, wal'iyazbillah, jalan raya, hampir-hampir, nyaris-nyaris nak mati, maut. Tapi sempat hidup. Saya pernah jatuh terlentang dari atas kursi roda di sebuah masjid. Belakang kepala terantuk kat lantai masjid. Tapi masih hidup. Semua perkara-perkara ini adalah teguran Allah. Allah nak mengingatkan kita. Allah nak menginsafkan kita bahawa masa kita semakin suntuk. Setiap kali kita bangun, tidur, celik mata, masa kita semakin suntuk di atas dunia ini. Malah apa yang lebih malangnya tuan-tuan, ialah apa yang lebih malangnya adalah kita tak tahu berapa lama lagi suntuknya tu. Suntuknya tu lama mana lagi? Suntuk sungguhkah? Suntuknya tu adakah setahun dua lagi?
Suntuk tu adakah 10 tahun lagi? Suntuk tu adakah sejam, 2 lagi? Kita tak tahu. Inilah sebabnya kita selalu diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah para ulama, kalau lama tak sakit, mereka susah hati. Mereka merasakan seolah-olah mereka telah tidak disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa aku tidak ditimpa kesakitan? Kenapa aku tidak ditimpa musibah? Kerana bagi mereka Allah tidak sayang. Kerana kalau Allah sayang, Allah akan tegur. Cara Allah menegur ialah dengan mendatangkan musibah. Cara Allah menegur ialah dengan mendatangkan musibah, penyakit dan sebagainya, seumpamanya, supaya kita tertegur, tersedar dan terinsaf di dalam kelalaian kehidupan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala ini, tuan-tuan. Berapa lama kita membazirkan modal yang Allah berikan kepada kita? Umpama saya umur sudah 53 atau 54 tahun. Berapa lama dah? 54 tahun dah Allah berikan saya modal untuk membina keuntungan dan kehidupan di akhirat. Namun banyak manakah daripada tempoh 54 tahun itu yang benar-benar dimanfaatkan untuk membina keuntungan yang boleh kita guna nanti di hari akhirat kelak. Maka dikhabarkan bahawa urusan dunia sesungguhnya telah selesai. Maknanya bila berlaku je goncangan pada hari kiamat itu, ia juga sebenarnya suatu pengisytiharan. Cerita dunia dah selesai. Urusan dunia sudah selesai. Kisah dunia sudah selesai. Dan bermulanya urusan akhirat. Urusan akhirat sudah bermula apabila kita mati. Apabila kita menjamkan mata, mati, dikuburkan, ditanam, sudah bermulanya urusan akhirat. Dan bermula, tetapi itu bukan bagi semua manusia. Yang masih hidup belum bermula. Tetapi bermulanya urusan akhirat bagi seluruh manusia ialah bila berlakunya hari kiamat. Bila berlakunya hari kiamat, bermakna urusan dunia telah selesai, dunia dah habis, maka akhirat bermula. Urusan dan cerita akhirat pula yang datang. Adalah yang demikian itu jawapan bagi soalan mereka. Ancaman keras bagi mereka yang kafir. Dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Soalan yang ditanyakan dalam ayat 3. Wa qala al-insanu ma laha. Maka jawapannya ialah dalam ayat 4 ini. Wa qala al-insanu ma laha. Apa ni? Apakah yang telah berlaku ini? Lalu Tuhan beritahu, yauma idzin, hari ini, tuhadditsu akhbaraha, bumi akan menceritakan kisahnya. Kisah yang kita susun selama kita hidup di atas dunia. Dan ayat keempat ini adalah ancaman bagi orang kafir. Ini ancaman kerana mereka sudah tidak ada peluang untuk menyelamatkan diri mereka. Peluang untuk mereka beriman telah habis. Peluang untuk mereka insaf telah tamat. Maka ayat 4, firman Allah pada ayat 4 ini adalah ancaman keras bagi mereka. Bahawa mereka berdepan dengan azab yang amat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagi orang-orang yang beriman, ayat 4 ini adalah peringatan. Bagi kita yang beriman, ayat 4 ini adalah peringatan bagi kita. Supaya kita menghargai modal yang masih berbaki. Yang kita tidak tahu berapa banyak lagi bakinya.
Berapa lama lagi bakinya kita tidak tahu. Tetapi dengan firman Allah pada ayat 4 ini, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, bagi orang-orang yang beriman, yang benar-benar memahami ayat ini, maka dia akan menghargai sakibaki masa, sakibaki kehidupan, sakibaki umur, sakibaki modal yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Kita hargailah tuan-tuan usia kita. Kita hargailah kita yang masih diberi peluang untuk hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Isilah kehidupan ini dengan perkara yang dapat memberi keuntungan pada kita di hari akhirat. Isilah kehidupan ini dengan apa yang dapat membangunkan akhirat kita besok. Sekurang-kurangnya yang dapat mengelakkan kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala dan memungkinkan kita menghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Ada pendapat mengatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala menukarkannya menjadi makhluk yang boleh berkata-kata. Ada setengah ahli tafsir, kebanyakan ahli tafsir dia tak beritahulah bagaimana bumi itu menceritakan kisahnya. Adakah bumi yang menceritakan kisahnya? Adakah para malaikat, proses penghisaban di padang mahsyar itu sebenarnya ia merujuk kepada proses penghisaban di padang mahsyar itu? Tapi ada setengah ulama mengatakan bumi diberi kebolehan untuk berkata-kata, sehingga bumi berkata-kata menceritakan si fulan ini dalam hidup dia buat begitu, dia buat begini, dia buat begitu, dia buat begini. Si fulan ni dalam hidup dia, dalam 24 jam sehari tu, sekian jam dia tengok drama. Sefulan ni dalam hidup dia, dalam 24 jam sehari tu, beberapa minit dia semayang. Satu solat 5 minit, 4 dan 5 solat 25 minit. Sepulang ni dalam 24 jam sehari tu dia solat 25 minit je guna untuk solat. Dia tak ada wirid, dia tak ada zikir, dia tak ada baca Quran. Dia banyak menonton Netflix. Dia banyak menonton drama, filem Hindustan, dan seumpamanya. Menonton Gegar Vaganza, menonton macam-macam lah. 24 jam. Bumi akan bercerita. Bumi akan bercerita. Kita bersedialah. Kita ciptalah, kita rekalah cerita kita, tuan-tuan. Sebab itu sakibaki modal, sakibaki umur yang ada ini, kita create, kita rekalah kisah yang menarik, yang baik untuk diceritakan oleh bumi nanti pada hari akhirat. Biar kisah kita menarik, biar kisah kita indah untuk diceritakan oleh bumi nanti. Bila tiba harinya, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Berkata At-Tabari, diungkapkan beritanya dengan goncangan, gempa dan pengeluaran mayat-mayat. At-Tabari pula dia kata, beritanya tu dah ada dah. Pada goncangan dan gempa bumi yang berlaku pada hari kiamat tu, itulah beritanya. Ketika bumi memuntahkan isi kandungan perutnya, ketika mayat-mayat termuntah keluar ke permukaan bumi, itulah beritanya, itulah ceritanya. Itu pula adalah perkataan At-Tabari di dalam memahamkan ayat ini. Alhamdulillah, habis tafsiran ayat yang keempat. Kita berpindah kepada ayat yang kelima. Kita berpindah kepada ayat yang kelima.
bi anna rabbaka awha laha. Bi anna, maka dengan dengan bahawasanya, rabbaka, Tuhan engkau, auha, telah mewahyukan laha kepadanya, nya tu bumi. Ya, tafsiran yang paling banyak, ha tu adalah bumi. Bi anna rabbaka auha laha. Berkata Al-Bukhari, apa yang dinyatakan di sini adalah mengandungi makna telah mengizinkannya. Auha ini bukan wahyu sebagaimana wahyu yang Nabi Muhammad terima. Wahyu ni, kalau kita tengok Al-Quran, dia banyak. Ada perkataan wahyu digunakan untuk yang kita faham, iaitu mesej Allah kepada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam, khususnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Allah juga memakai perkataan wahyu kepada lebah-lebah. Ingatlah ketika Allah mewahyukan kepada lebah-lebah. Lebah, kalau pakar kayu-kayan, dia nak buat rumah, dia akan cari pokok yang lebah ada buat sarang padanya. Pokok yang lebah ada buat sarang padanya, kayunya adalah kayu yang teguh, yang kuat, yang kukuh. Sebab apa? Sebab lebah dia pandai pilih kayu. Macam mana lebah boleh pandai pilih kayu? Auha, Allah mewahyukan kepada lebah. Allah mewahyukan kepada lebah. Ini perkataan wahyu banyak. Maka dalam ayat 5 pada surah Az-Zalzalah ini, pada warkah Allah yang kelima ini, Allah berkata pula bahawa dia berwahyu kepada bumi. Dia berwahyu kepada bumi. Bi anna rabbaka auha laha, dia berwahyu kepada bumi. Tetapi Al-Bukhari dalam menafsirkan wahyu ini, bukanlah wahyu dalam makna berita, message, tetapi dalam makna pengizinan untuk bumi itu menghancurkan dirinya sendiri. Dah lama dah bumi ini dia menunggu untuk menghancurkan dirinya. Bumi ini laksana pengebom berani matilah. Kalau kita hari ni dengar kisah pengebom berani mati, dia nak bom, dia tak boleh, kalau dia nak campak bom dari jauh tak sampai, lalu dia pasang bom kat badan dia letupkan bom dengan badan-badan dia sekali. Maka begitulah bumi, dia memusnahkan dirinya sendiri untuk melaksanakan perintah Allah supaya berlakunya hari kiamat. Maka Bukhari berkata auhalaha, dalam makna Allah telah mengizinkan bumi untuk memusnahkan dirinya sendiri. Telah berkata Mujahid, auhalaha, kata Mujahid, maknanya telah memerintahkannya, sama dengan maksud Bukhari tadi. Berkata Al-Qurazi, telah memerintahkannya merobek, membelah dan memecahkannya. Maknanya Allah telah memerintahkan bumi untuk merobek dirinya sendiri, untuk membelah dirinya sendiri, untuk memecahkan dirinya sendiri, untuk menghancurkan dirinya sendiri. Itu makna auhalaha yang terdapat, itu sebahagian makna auhalaha yang terdapat pada ayat 5 daripada surah Az-Zalzalah atau Warqah yang ke-99 ini. Begitu juga bi anna rabbaka auhalaha bermaksud sesungguhnya bumi bercerita kepada manusia tentang beritanya dan menunjukkannya kepada mereka dan memberi kesaksian atau pembuktian kepada mereka.
Ini penafsiran yang lain pula. Ia bukan membawa tafsir maksud pengizinan untuk menghancurkan dirinya, tetapi ia membawa maksud penyaksian. Bagaimana bumi boleh bercerita tentang kisah kita? Kerana bumi diberi maklumat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bumi diberi dokumen oleh Allah. Fail-fail kita, dokumen kita diberi oleh Allah kepada bumi, sehingga bumi boleh menceritakannya semula. Apa nak hairan tuan-tuan? Hari ini kita boleh masuk disket. Dulu disket zaman dulu, zaman sekarang dipanggil apa tu? Saya lupa nak sebut. CD. CD umpamanya. Kita masukkan CD dalam komputer, kemudian melalui CD itu tadi, komputer tu menyebarkan maklumat, menayangkan maklumat, mengeluarkan imej maklumat yang ada dalam CD itu. Begitulah Allah lebih kurang begitulah. Lebih kurang begitulah Allah Subhanahu wa taala dengan bumi. Di mana Allah beri maklumat kepada bumi, Allah beri dokumen kepada bumi, beri data kepada bumi, sehingga dengan maklumat, dokumen dan data-data inilah bumi menceritakan kisah kita satu demi satu. Kisah kita, kisah Hishamuddin, kisah Ahmad Muizzuddin, kisah Fadil Nur bin Hishamuddin, kisah kita semua, kisah Shahrukh Khan. Bumi cerita satu persatu. Bumi tunjukkan kepada kita dan buktinya sekali, sehingga kita tidak dapat menafikannya. Di dunia ni kalau orang menuduh kita, kita boleh lawan di mahkamah. Dan kadang-kadang kita boleh menang. Menang kadang-kadang sebab kita memang tak salah. Dan kadang-kadang menang juga walaupun kita sebenarnya salah. Tapi peguam kita hebat, pandai, menang kita di bumi. Tetapi di mahkamah padang mahsyar, kita tidak akan berpeluang menang kalau kita memang salah. Kita tak akan dapat berpeluang membuktikan diri kita baik kalau kita sebenarnya jahat. Kita tak akan dapat berpeluang membuktikan kita banyak amal kalau sebenarnya kita sedikit amal. Kalau dalam hidup kita ini banyak membazirkan umur, membazirkan kehidupan, membazirkan masa, kita tak akan dapat buktikan sebaliknya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya bumi bercerita kepada manusia tentang beritanya dan menunjukkannya kepada mereka dan memberikan kesaksian atau pembuktian ke atas mereka. Dengan sebab Tuhanmu itulah yang menciptakan kamu dan dialah yang melunasi kamu dan bertindak dengan tepat dan adil. Apa guna bumi bercerita dan membuktikan itu, membuktikan ini? Sebab Tuhan nak bicarakan kita dan Tuhan nak meletakkan hukuman ke atas kita. Adakah kita akan ke syurga? InsyaAllah, moga-moga. Ataukah kita akan ke neraka? Wal'iyyazubillah. Itu tujuannya. Apa tujuan bumi bercerita? Apa tujuan bumi menjadi saksi? Apa tujuan bumi berkata begitu begini? Sebab Tuhan nak membicarakan kita dan nak meletakkan hukuman ke atas diri kita. Kita layak ke syurga atau kita sebenarnya sepatutnya dihumban ke api neraka Allah Subhanahu wa taala. Bahawa dengan sebab Tuhan engkau telah memerintahkannya dengan yang demikian itu. Ini balik kepada penafsiran memerintahkan. Di dalam hadis ada menyebut memberi kesaksian atau memberi pembuktian. Maknanya Allah bi anna rabbaka auhalaha. Maknanya Allah sebenarnya telah memberikan bukti-bukti, data-data tentang setiap hamba atau umatnya.
dengan setiap apa yang mereka lakukan di belakang bumi itu, di atas bumi itu. Ya, kita kena ingat data kita tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sampai, ini sebenarnya nak menuju kepada ayat 7 dan 8. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kita akan sampai nanti. Kita akan baca tafsirannya bila tiba masanya nanti. Maka ayat yang kelima ini nak menuju kepada ayat 7 dan 8 itu. Bahawasanya data-data amalan kita di dunia ini ada dalam simpanan dan catatan Allah Subhanahu wa taala. Kita dah lama mempelajari bahawa kita di kiri kanan kita ada raqib dan ada atid yang mencatat amalan kita. Ya, yang merekodkan apa yang kita buat. Kalau dunia hari ini ada CCTV. Kalau tuan-tuan hari ini dunia dah berubah tuan-tuan. Dulu polis pukul. Dulu terkenal dengan kisah polis barat kulit putih. Buli, pukul. Warga kulit hitam di Amerika. Dulu tak dapat dibuktikan. Tapi sekarang banyak CCTV. Kalau tak ada CCTV pun banyak orang ada kamera. Banyak orang ada handphone. Semua boleh rakam. Kita hari ini hampir-hampir tidak boleh menyembunyikan diri. Kadang-kadang kita berjalan kat pasar pun boleh jadi dirakam oleh orang ramai. Kadang-kadang kita beli belah kat pasar pun ada orang rakam. Tak sengaja. Dia rakam gambar dia, tapi gambar kita terakam. Umpamanya. Maka begitulah. Apatahlah lagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mampu menyimpan rekod amalan kita. Data-data kita dengan lebih terperinci dan lebih canggih lagi. Untuk Allah melaporkannya pada hari kiamat nanti tuan-tuan. Bahawa dengan sebab Tuhan kau memerintahkannya dengan demikian itu. Di dalam hadis ada menyebut memberi kesaksian atau memberi pembuktian atas setiap hamba atau umat dengan setiap apa yang telah mereka lakukan di belakangnya. Pada hari kiamat, bumi melaporkan, dalam kesimpulan ayat 5 ni tuan-tuan ialah, pada hari kiamat, bumi melaporkan dengan apa yang dibuat di atasnya dari kebaikan dan kejahatan, dan bahawa Tuhan Maha Kuasa memerintahkannya, yakni memerintahkan bumi untuk memberitahu tentang apa yang telah dikerjakan di atasnya. Jadi kita tahu dah sekarang. Nanti kita akan dihisap dan dihitung di padang mahsyar. Segala amalan kita akan dikira, dihisap, dihitung setiap satunya walau sebesar zarrah. Ini akan disebut dalam ayat 7 dan 8 nanti. Di padang mahsyar. Siapakah yang menjalankan tugas ini? Siapakah yang akan menjalankan tugas melaporkan ini? Kita dah tahu siapakah yang akan menjalankan tugas, yang sedang menjalankan tugas merekodkan. Merekodkan, menyimpan data. Merekodkan data, menyimpan data, merekod dan menyimpan data. Siapa? Raqib dan atid, kiraman dan katibin. Maka di sini kita tahu pula siapa yang Allah perintahkan dan tugaskan untuk melaporkannya. Melaporkan. Iaitulah bumi itu sendiri. Bagaimana? Adakah bumi itu berkata-kata macam makhluk yang berkata-kata? Ataukah dalam bentuk yang kita pun tak tahu? Hanya kita mengetahuinya bila kita berada di padang mahsyar nanti pada hari kiamat kelak. Kita akan mengetahui dengan lebih tepat, lebih jelas bagaimana bumi melaporkan nanti kisah kita. Apabila kita benar-benar berdiri di padang mahsyar pada hari kiamat nanti, semua kita akan dibangunkan berdiri di padang mahsyar. Semua daripada kita akan dihisab dan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala nanti.
Jadi saya kira untuk malam ni dah 45 dekat 50 minit dah. Lebih kurang pukul 9.30 tadi saya start. Sekarang dah 10.20, hampir 10.30, hampir sejam juga dah saya memberikan kuliah. Maka cukuplah, insya-Allah. Nanti kita sambung lagi siri memesrai Warqah Kekasih Agung ini, khususnya Warqah yang ke-99 ini, ya, di masa-masa yang akan datang, yang saya akan maklumkan nanti, insya-Allah. Hari Jumaat ni ada lagi kuliah, hari Ahad pun ada kuliah lagi. Hari Jumaat kuliah anjuran surau As-Sabirin, SBCR Saujana Utama, ya, dan hari Ahad nanti anjuran surau Furqan, surau Furqan. Malam ni anjuran saya sendirilah. Malam ni program saya sendiri. Jadi insya-Allah sehingga kita berjumpa lagi, tuan-tuan banyakkanlah munajat. Kita nak Tuhan angkat COVID-19 daripada kita. Tapi ibadatnya kurang, munajatnya kurang, maksiatnya lebih banyak. Kan? Sedih juga. Saya patuh dengan SOP, tuan-tuan. Saya patuh. Tak boleh jemaah, tak boleh lah, tak apa. Tapi yang kita tak seronoknya, solat berjamaah tak boleh, tapi gegar berganza boleh. Solat berjamaah tak boleh, program-program apa nama ni, nyanyi tu nyanyi ni, mania tu vokal mania lah, apa mania lah, boleh. Itu sedih. Sedih kita. Kita nak Allah angkat COVID-19 daripada kita. Kita hanya mengharapkan usaha kita je. Sebab tu usaha kita tak membuahkan hasil sangat. Makin hari makin meningkat. Cuma hari ni dia turun sikit. Kalau semalam 1,000 lebih rasanya, hari ni 800 lebih, turunlah sikit. Tapi tak banyak turunnya, tuan-tuan. Sebab apa? Kita hanya bergantung pada SOP kita je. Bukannya SOP tu salah. Tak, SOP tu betul. SOP tu betul. Kita ni ulil amri. As-sam'u wa ta'ah wajibun 'alal mar'i, apa nama ni? Ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Ta'ala Allah, ta'ala Rasul, dan ulil amri minkum. Ta'at Allah ada ati', ta'at Rasul ada ati', menunjukkan mutlak. Tapi taat kepada ulil amri dia tak ada ati', tetapi tetap ada perintah taat kepada pemerintah dalam perkara yang tidak memaksiati Allah Subhanahu wa taala. As-sam'u wa ta'ah wajibun 'alal mar'il muslim fima habba wa karih ma lam yu'mar bi ma'siyatin idza amara bi ma'siyatin wala sam'a wala ta'ah. SOP itu bagus, tapi jangan hanya harap pada SOP. Kita juga kena meninggalkan maksiat. Kita nak harapkan sistem yang ada, nak buang rancangan hiburan apa semua ni, entahlah tuan-tuan. Tak tahulah saya bila mananya kita dapat buat macam tu. Kita hidupkan surau masjid, kita tinggalkan, senyapkan rancangan hiburan yang berteraskan maksiat. Kita hidupkan rancangan hiburan yang berteraskan ibadah. Dia ada. Kelantan dia ada etika hiburan. Etika hiburan, dia ada etika untuk buat konsert. Ada. Oleh kerana itu kitalah individu ni, umat Islam ni, kita banyak kalau munajat kepada Allah, banyak bertaubat, banyak baca istighfar, banyak beristighfar, ya. Kerana ada satu hadis disebut, ya, bagaimana aku nak mengazab mereka sedangkan di kalangan mereka masih ada orang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu kaum itu selamat daripada azab yang umum daripada Allah apabila ada di kalangan kaum itu kelompok yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyakkanlah istighfar, perbanyakkan doa, perbanyakkan taubat, dan barulah bermohon kepada Allah supaya Allah mengangkat COVID-19 ini, supaya kita kembali kepada kehidupan asal kita, untuk kembali berbakti, kembali menjadikan kehidupan kita sebagai modal membina keuntungan di akhirat kelak. Jadi sekadar itulah untuk malam ini. Sekian
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Technician? Panggil technician ni. Wes. Ni nak tutup rakaman. Finish apa? Habis. Finish, betul share.